Iya, tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali semula untuk game yang kedua di mana kita telah pun masuk ke dalam drafting phase. Dengan sekarang kita masih lagi menyaksikan perlawanan di antara A7 menentang Afung Jual Bakso. Dengan sebentar tadi Afung Jual Bakso telah memenangi game yang pertama di mana mereka mendahului 1-0 pada saat ini. Dengan band yang pertama juga dikeluarkan oleh Afung Jual Bakso, Guinevere, yang dibawa keluar, manakala A7 menunjukkan tanda hormat mengeluarkan Matilda yang digunakan oleh Artex, bukan Artex tapi sebenarnya yaitu DN. Di dalam game yang pertama Arlot pula dikeluarkan oleh Afung Jual Bakso, tidak mahu membiarkan A7 mendapatkan hero tersebut di bahagian EXP maupun selaku Romo sebenarnya, karena Arlot banyak kali juga digunakan selaku Romo yang cukup berkesan di dalam mana-mana perlawanan. Nah, sekarang ini Kane Nolan sekali lagi menjadi keutamaan mereka untuk dikeluarkan, tidak mahu membiarkan assassin ini ataupun bapa kepada hero Layla ini untuk bergerak bebas di dalam Line of Dawn. Dan sekarang ini Nafsu SQT sebenarnya telah pun dinaikkan untuk mendapatkan Joy. Saya kira mungkin selaku jungler Joy pada waktu ini untuk game yang kedua ini. Jadi apakah jawapan daripada Justin dan juga Garo dengan kehadiran Joy mungkin boleh mendapatkan Franco maupun Kaja sebenarnya yang memiliki suppress effect untuk menghentikan ataupun untuk menangkap Joy ini daripada bergerak kerana memiliki mobility yang tinggi. Tetapi Justin telah pun menguncikan Martis selaku jungler untuk pasukan mereka pada saat ini. Jadi Garo, adakah akan mendapatkan Rafaela sekali lagi ataupun Nafsu terus jadi dinaikkan untuk mendapatkan Novaria selaku pick yang kedua selaku mid laner untuk pasukan A7. Dan sekarang ini DN dan juga Yasuo. Siapakah hero yang akan dibawa masuk oleh mereka? Ixia sekali lagi dibawa masuk oleh Vintores selaku gold laner untuk pasukan mereka. Dan sekarang ini juga Yasuo dengan ketiadaan Arlot, Terizla masih lagi ada jika mereka inginkan hero untuk mengelakkan dash yang lebih banyak. Adanya juga Minsitar kerana dengan King's Calling tidak boleh menggunakan sebarang skill yang memiliki dash seperti Flicker maupun apa-apa skill yang melibatkan dash. Tetapi Yasuo sebagaimana yang saya katakan, Terizla yang akan dikuncikan selaku EXP laner dengan ketiadaan Arlot. Terizla antara hero yang cukup baik juga digunakan untuk melakukan sebarang setup dengan menggunakan penalty zone. Dan sekarang ini Garo sebagaimana yang saya katakan, jika adanya Joy, Kaja ataupun Franco menjadi pilihan, dan Kaja nampaknya dipilih untuk pasukan A7 bagi menghalang mobility yang dimiliki oleh Nafsu QT yang menggunakan Joy. Dan sekarang ini Eren Need Lover. Eren pada ketika ini adakah hero apa yang akan dikeluarkan? Mungkin Valentina selaku respect band juga kepada Artek, ataupun mungkin juga boleh mengeluarkan Angela maupun Florin sebenarnya. Tetapi ya Angela yang dikeluarkan terlebih dahulu, bukan terlebih dahulu tapi yang akan dikeluarkan selaku band yang terakhir untuk pasukan A7. Nah, sekarang ini DN pula dengan A7 belum memiliki EXP, belum memiliki marksman, boleh mengeluarkan hero seperti Beatrix maupun Claude. Tetapi jika mereka ingin mengeluarkan hero bukan Romo tapi EXP, Lapu-Lapu ataupun Yuzong, mungkin juga antara hero yang boleh dikeluarkan, boleh dipertimbangkan untuk dikeluarkan, ataupun Guinevere sebenarnya yang masih lagi terlepas pada saat ini. Maaf saya, Guinevere telah pun kena ban. Maaf saya, bukan Guinevere. Tetapi mungkin Fredrin juga boleh dikeluarkan ataupun Edith, tetapi nampaknya Khalid juga antara hero yang boleh pergi bagian backline dengan adanya Raging Sandstorm yang boleh digunakan untuk mencari Ixia di bahagian belakang. Dan sekarang ini Kane, pick yang keempat untuk pasukan mereka. Marksman apakah akan dibawa masuk untuk berhadapan dengan Vintores? Brody boleh dibawa masuk, Melissa juga saya kira boleh juga digunakan untuk menghalang Ixia di bahagian gol. Tapi saya rasa mungkin Iritel antara pilihan yang baik. Begitu juga dengan Wan jika mereka ingin dapatkan. Tapi Claude yang akan dikuncikan oleh A7 selaku goal laner mereka, dan Artek
Faramis dikunci dengan segera oleh pasukan Afong jual bakso. Faramis bersama-sama dengan Kufra yang akan menjadi Roma untuk pasukan mereka. Jadi jawapannya terakhir daripada Aaron Need Lover, Yuzong. Adakah Yuzong ini akan dikuncikan? Satu pick yang baik sebenarnya Yuzong ya, yang akan dikuncikan dengan Black Dragon Form. Boleh saja bergerak ke bagian belakang untuk mencari bukan Nafsus Cutie tapi Vintores dan juga Artek di bahagian belakang untuk melakukan zoning untuk menghalau main damage dealer ataupun hero yang cukup annoying ya, sentiasa bersembunyi di bahagian belakang. Jadi ya, dengan ketiadaannya Khalid, Yuzong juga antara pick yang cukup baik untuk pasukan A7. Jadi itulah dia drafting yang telah pun lengkap untuk kedua-dua pasukan pada saat ini. Afong jual bakso mendahului 1-0. Adakah A7 akan menyamakan kedudukan ataupun adakah Afong akan kekal mendominasi untuk mendapatkan kemenangan yang bersih sekaligus menamatkan hari kita pada hari ini dengan semuanya kemenangan 2-0. Tanpa melengahkan masa lagi, inilah saatnya para pendekar telah pun bersiap sedia, kesatria telah pun bersiap sedia untuk mendapatkan pertarungan demi lencana di dada. Afong jual bakso menentang A7, di mana A7 yang berada di bagian berwarna merah pada ketika ini, manakala Afong jual bakso pula yang akan berada di bahagian berwarna biru. Siapakah yang akan mendapatkan mata? Dengan sekarang ini Garo cuba untuk melakukan invasi, tapi beliau telah pun dijumpai dengan kita lihat Nafsus Cutie yang telah pun dijaga rapi oleh Vintores dan juga Artek. Sebenarnya Garo masih lagi cuba untuk mengganggu Nafsus Cutie. Retribution digunakan pakai untuk menguncikan blue buff tersebut. Naksu berhadapan dengan Artek, tapi lihat kedudukan daripada DN. Cuba untuk mengganggu Justin yang menerima tekanan. Garo cuba untuk memberikan bantuan. Ring of Light cuba untuk dibuka, tapi lihat kedudukan daripada DN yang tidak berputus asa. Masih lagi marah, masih lagi berani untuk mengganggu. Tapi first blood di bagian bawah sebentar tadi berjaya dapat oleh Yasuo menjatuhkan Aaron Need Lover. Nampaknya Aaron betul-betul Need Lover pada waktu ini kerana diasak oleh Yasuo sebentar tadi. Artek telah berjaya untuk membersihkan minion dan cuba untuk bersama-sama dengan Nafsus Cutie untuk mendapatkan Little Wanderer sebentar tadi. Satu charge daripada DN, dan revenge berjaya mendapatkan dua orang pemain. Nafsus Cutie mendapatkan Garo. Justin terpaksa untuk melarikan diri menggunakan Mortal Coil, tapi adanya Electrifying Beak daripada Nafsus Cutie. Double kill untuk beliau dapatkan. Satu tindakan cukup cemerlang daripada Afong jual bakso. Setup yang baik daripada DN mendapatkan dua orang pemain. Dengan Nafsus Cutie juga bertindak dengan segera untuk melakukan follow up damage dengan adanya Electrifying Beat. Oh, sebentar tadi Naksu hampir-hampir dikorbankan dengan tarikan Stereo Stampede, tetapi berjaya sempat untuk melarikan diri, mengelakkan diri daripada Terran Revenge yang cuba untuk dibuka oleh DN sebentar sahaja tadi. Dan kita lihat ke bahagian bawah pula pada waktu ini Yasuo bersama-sama dengan Aaron Need Lover, tetapi di bahagian atas Garo bersama dengan Ken cuba untuk memberikan asakan kepada Vintores yang keseorangan pada waktu ini. Adakah mampu untuk mereka dapatkan satu kill? Terpaksa untuk berlari menggunakan Battle Bearer Image sebentar tadi, dan kembali nampaknya Ken ke arah base mereka untuk mendapatkan nyawa semula. Tapi sekarang ini Tetal yang telah pun hidup dimulakan oleh DN bersama dengan Yasuo dengan Nafsus Cutie yang telah pun tiba. Oh, level 6 sudah Nafsus Cutie, sangat jauh sebenarnya untuk pada Tetal yang pertama, tetapi di bahagian tengah, di bahagian jungle milik A7, Partizan yang dilepaskan oleh Yasuo hanyalah sekadar untuk membazirkan saja retribution milik pasukan lawan. Sekarang ini Aaron Need Lover cuba untuk masuk menjumpai DN, tapi beliau keseorangan. Beliau pula menerima padanya. Electrifying Beat dibuka, dan sekarang ini Nafsus Cutie cukup bernafsu, tetapi Yasuo yang memastikan kill menjadi bilik beliau. Dengan sekarang ini kita lihat 4 berbalas kosong kill di antara kedua pasukan, dengan jarak ekonomi juga semakin jauh 3000 gol. Di bagian atas pula Ken masih lagi cuba untuk diasak oleh Vintores. Sekarang ini ahli pasukan daripada A7 telah pun tiba, 4 berlawan dengan 2. DN dan juga Vintores perlu untuk melarikan diri, tetapi itu hanyalah satu acahan saja daripada A7
yang tidak mahu melakukan sebarang overextend lagi pada ketika ini dengan perlawanan yang telah pun memasuki minit yang ketiga. Kita lihat terlebih dahulu itemization yang telah pun dipersiapkan dengan Vintores telah pun menyiapkan Corrosive Sight pada waktu ini, manakala Claude belum lagi menyiapkan apa-apa item. Tetapi pertarungan yang berlaku, full barrage dilepaskan, Garo tersekat sebenarnya dengan adanya penalty zone sebentar dari NetherRealm digunakan untuk menyelamatkan pasukan yang lain. Double kill untuk Nafsus QT. Sekali lagi tekanan yang berjaya mereka laksanakan. Nafsus QT cuba untuk mengejar Naksu yang bertemperan lari pada waktu ini. Lintang Pukang tidak mahu dijatuhkan begitu mudah oleh ahli pasukan daripada Afung Jual Bakso. Ya, sememangnya kelebihan Bakso nampaknya pada malam ini cukup ganas permainan mereka, tidak memberikan peluang langsung kepada pasukan lawan. Dan sekarang ini stun terkena Garo. Ya, di end cuma untuk mengecas untuk mendapatkan Tyrant Revenge, tapi nampaknya membatalkan hasrat tersebut. Tidak mahu membiarkan alih-alih pasukan daripada A7 menyedari kehadiran beliau sebentar saja tadi. Dan bagian tengah, Naksu bersama-sama dengan Garo cuba untuk membersihkan minion secepat yang mungkin. Dengan turtle yang kedua akan hidup juga pada waktu ini. Tumpuan cuba untuk diberikan ke bagian atas. Oh, satu Tyrant Revenge tidak mengenai Ken sebentar tadi, tapi masuk ditarik mengenai Management, tapi masih lagi ada NetherRealm dan juga Flicker digunakan untuk melarikan diri. Dan sekarang ini Garo 5 damage cukup besar, berjaya untuk melarikan diri juga full barrage sebentar tadi. Tetapi sekarang ini Justin Mortal Coil terpaksa dibuka untuk melarikan diri. Flicker ke bagian dapat oleh Vintores, berjaya untuk mendapatkan double kill, melenyapkan dua orang pemain daripada A7 dengan Nafsus QT yang telah pun mendapatkan turtle sebentar tadi. Tumpuan diberikan kepada Tarat di bagian tengah pula, cuba untuk masuk Electrifying Beat, cuba untuk mencari Naksu, tapi Naksu masih lagi lincah pergerakan Novaria ini untuk menyelit di dalam mana-mana tembok untuk melarikan diri. Nafsus QT berjaya untuk mencuri red buff milik pasukan A7. Tekanan cukup besar dirasai pada waktu ini dengan snowball effect semakin menghampiri. Oh, Garo hampir-hampir terkena Tyrant Revenge, tapi terpaksa berundur. 4 orang alih-alih pasukan daripada Afung Jual Bakso bergerak bersama-sama. Yasuo juga semakin berani untuk melakukan invasi ke atas jungle milik pasukan A7 yang nampaknya kucar-kacir sedikit pada waktu ini, tidak mampu untuk menghadapi tekanan ataupun rotasi yang cukup cepat daripada pasukan Afung Jual Bakso, tuan puan-puan. Dengan Lot ataupun Turtle sebenarnya yang akan hidup lebih kurang 49 saat saja lagi. Dengan Yasuo dan juga Vintores telah pun bertukar lane pada waktu ini, tapi Vintores di bagian bawah berjaya untuk mendapatkan killing spree, menjatuhkan Eren Need Lover sebentar tadi. Dengan Turret sudah pasti akan menjadi tumpuan daripada pasukan Afung Jual Bakso. Dan sekarang ini Naksu terperangkap, full barrage dilepaskan, unstoppable untuk Nafsus QT yang terus saja masuk sebentar tadi ke dalam turret, dimanakan nyawa sangat rendah setelah dikurangkan oleh full barrage yang dimiliki oleh Vintores. Dan sekarang ini masuk Justin belum diberi nasib Shadow Stampede, tapi adanya Mortal Coil digunakan untuk melarikan diri. Di end berjatuh-jatuhkan. NetherRealm agak lambat dibuka oleh Artex sebentar tadi, tidak mampu untuk menyelamatkan Romo milik pasukan beliau. Tembakan Astral Recall daripada Naksu sebentar tadi tidaklah memiliki sekarang damage yang cukup pada waktu ini, masih lagi memerlukan sedikit masa untuk beliau mendapatkan power spike. Kita lihat itemization yang telah pun dipersiapkan oleh Novaria ini, baru saja telah pun menyiapkan Clock of Destiny, manakala match yang digunakan oleh Artek iaitu Faramis telah pun menyiapkan Enchanted Talisman juga. Dengan marksman mereka Ixia telah pun menyiapkan 2 item iaitu Corrosive Sight bersama dengan Demon Hunter Sword, manakala Claude baru saja menyiapkan Demon Hunter Sword dan saya rasa on the way untuk menyiapkan satu win staff sebenarnya. Tapi Ken bersama dengan Garo memberikan tumpuan di bagian atas, tapi di bagian tengah pertarungan yang masih lagi terus berlanjutan, berjaya untuk mendapatkan tarat di bagian tengah dari pasukan daripada Afung Jual Bakso. Mereka menguasai map segenap ruang, memberikan tekanan yang cukup besar untuk A7 yang tidak mampu bergerak bebas, hanya mampu untuk berkumpul saja di dalam base ataupun hujung kawasan base mereka sendiri. Dengan Afung Jual Bakso memberikan agresifan mereka, ditangkap sebentar tadi Garo.
beliau terperangkap sebentar tadi. Satu Tyrant Rash daripada DN terus saja menangkap di bahagian kawasan yang cukup sempit sebentar tadi. Afong jual bakso, hampir 90% kawalan map milik mereka. Mereka mengasak di luar base milik pasukan A7 yang nampaknya tertekan. Dan sekarang ini Ken terpaksa untuk menggunakan Blazing Duet, tetapi Nafsus QT telah pun di shutdownkan sebentar tadi daripada Cloud ini. Dengan sekarang ini Yasuo memberikan split pushing di bahagian atas, tetapi kedudukan Artek dan juga DN yang sentiasa bersama-sama menyukarkan alih pasukan A7 untuk masuk. Sekarang ini Yasuo keseorangan satu penalty zone. Artek telah pun tiba, satu Shadow Stampede menarik seorang pemain. Ken telah pun dijatuhkan. Dan sekarang ini Black Dragon form daripada Eren. Beliau melihat ada nyawa yang sangat rendah. Yasuo beliau untuk melarikan diri, tetapi beliau yang terperangkap sekarang ini. Eren ada yang ada realm. Eren perlukan melarikan diri, tetapi beliau didapatkan killing spree. Satu decimation daripada Justin mendapatkan Artek. Yasuo hampir tembakan tersebut, tapi full barrage datang daripada Ventores. Melikin guna pakaian untuk pergi ke bagian tepi. Unstoppable menjatuhkan Martis sebentar saja tadi. Dengan 3 orang pemain yang telah pun dijatuhkan, ini peluang cukup besar untuk Afong jual bakso mendapatkan lot yang telah pun hidup pada saat ini. Dengan A7 melalui dengan wave management daripada Afong jual bakso menyebabkan A7 agak sedikit sibuk pada waktu ini untuk melakukan clearance bagi mengelakkan sedikit kelebihan yang boleh beransur ke arah Afong jual bakso. Dengan sekarang ini Afong jual bakso, mereka masih lagi tidak meredakan. Oh, satu flicker bersama dengan penalty zone, bersama dengan full barrage dan juga ada realm. Double kill untuk Ventores. Artek mendapatkan Eren, meninggalkan 2 orang main saja, meninggalkan Ken dan juga Garo untuk bertahan dengan load yang ada pada saat ini. Satu tarik revive bersama dengan flicker. Garo dijatuhkan. Ken membuka blazing duet, tetapi tidak mampu untuk menjatuhkan 5 orang pemain daripada Afong jual bakso yang telah bersiap sedia pada saat ini, menunggu masa saja. Ken cuba tadi masuk itu, tapi Retrofire Big daripada Nafsus QT memakan dirinya apabila masuk terjauh-jauh, tetapi Crystal menjadi tumpuan pasukan daripada Afong jual bakso yang sekali lagi menamatkan game dengan cukup pantas, saudara puan-puan, dengan MVP pada kali ini. Jika game pertama diberikan kepada Yasuo, pada kali ini Ventores pula yang mendapatkan MVP dengan KDA 706. Dengan beliau juga telah menyiapkan hampir ke semua item, cuma satu item saja belum disiapkan. Dengan item seperti Corrosion Sight, Demon Hunter Sword, Blade of Despair dan juga Wind Toker menunjukkan mengapa Ventores ataupun Ixia ini cukup menyakitkan dengan 68% team fight participation, 58,535 damage yang dikeluarkan, menyatakan mengapa bahawa Ixia ini sangat berbahaya jika dapat di tangan yang salah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia